Assalamualaikum dan hai, kembali kepada soalan seterusnya Raya Bayu Pahang dan Makmur. Soalan nombor 8. Rajah 8.1 menunjukkan tindakan antibodi dan antigen dalam gerak balas keimunan. Ini adalah gambar rajah yang diberikan. Berdasarkan rajah 8.1, terangkan interaksi antara antigen pada bakteria dan antibodi. Antigen pada bakteria dan antibodi. Okey, kalau tengok kepada gambar rajah dan juga soalan, sebenarnya gambar rajah ini mungkin mendatangkan kekeliruan kepada awak dari segi sama ada nak tentukan bahawa interaksi atau mekanisme ini merupakan pengaglutinan atau pemendakan, sebab rajah dia lebih kurang sama. Okey, jangan risau. Okey, insya-Allah lah kalau dalam soalan SPM sebenar dia akan soalan tu akan lebih lengkap. Okey. Andai kata soalan itu menyatakan kepada awak bahawa antigen ni jenis apa? Sama ada antigen tidak larut atau antigen terlarut. Yang ini akan menentukan sama ada mekanisme berkenaan adalah pengaglutinan atau pemendakan. Okey, antibodi tambah ataupun antibodi bergabung dengan antigen tidak larut. Yang ini kita kenali mekanisme dia ataupun interaksinya adalah sebagai pengaglutinan. Okey, penggumpalan. Manakala kalau dinyatakan antigen terlarut, okey, antibodi bergabung dengan antigen terlarut untuk membentuk mendakan tidak larut, maka mekanisme berkenaan dikenali sebagai pemendakan. Okey, untuk soalan ini saya pilih pengaglutinan sebagai cadangan jawapan. Baik, proses ini dikenali sebagai pengaglutinan. Dalam proses ini, antibodi menggumpalkan antigen spesifik bersama. Okey. Kalau jawapan awak merupakan pemendakan, maka awak cakaplah proses ini dikenali sebagai pemendakan. Dalam proses ini, antibodi bergabung dengan antigen terlarut untuk membentuk mendakan tidak larut. Terangkan bagaimana pelekatan antara antigen dan antibodi dapat mengatasi serangan bakteria. Okey, dapat mengatasi maksudnya dapat memusnahkan bakteria tersebutlah supaya tidak memberi jangkitan yang seterusnya kepada tubuh badan. Antibodi menggumpalkan antigen pada patogen, maka patogen lebih mudah dikenali oleh sel fagosit. Fagosit akan memusnahkan patogen tersebut secara fagositosis. Okey, maksudnya kat sini tindak balas ataupun mekanisme apapun yang dijalankan oleh antibodi berkenaan, penggumpalan ataupun pemendakan ataupun yang satu lagi tu pengopsoninan. Okey, sebenarnya benda tu supaya nak bagi sel fagosit lebih mudah nak cam, itu adalah patogen. Okey, itu adalah benda asing, itu adalah mikroorganisma, itu adalah bakteria. Maka apabila sel fagosit dah cam, dah mengenal pasti, maka fagosit akan dapat memusnahkan patogen tersebut secara fagositosis dengan lebih mudah. Soalan seterusnya. Rajah 8.2 menunjukkan graf perubahan aras antibodi dalam darah individu A untuk jangka masa tertentu. Okey, ini ada graf masa untuk paksi X dan tepukatan antibodi paksi Y. Ada dua suntikan. Suntikan pertama diberikan pada bulan pertama dan suntikan kedua diberikan pada bulan 4. Okey.
dan diberikan di sini kita punya aras keimunan lah, ditanda sebagai garis dot ni. Soalan dia, berdasarkan rajah 8.2, jelaskan perbezaan gerak balas terhadap suntikan pertama dan kedua. Okey, apa berlaku pada suntikan pertama, apa berlaku pada suntikan kedua. Sebabkan graf ni dah nyatakan tentang kepekatan antibody, maka lebih baiklah kita terangkan tentang perbezaan antibody tersebut pada suntikan pertama dan suntikan kedua. Okey. Pada suntikan pertama, antibody dihasilkan selepas beberapa hari, manakala pada suntikan kedua, antibody dihasilkan lebih cepat. Okey, untuk perbezaan ni, soalan perbezaan mesti kena ada dua elemen. Dua perbandingan pada satu elemen yang sama dan perkataan yang menghubungkan perbandingan itu, perbezaan itu adalah manakala. Okey, baru dapat satu poin. Okay. Poin yang kedua, pada suntikan pertama, kepekatan antibody adalah rendah, manakala pada suntikan kedua, kepekatan antibody adalah lebih tinggi. Okey, apa lagi yang kita dapat buat lagi daripada graf? Pada suntikan pertama, limfosit dirangsang untuk menghasilkan antibody. Manakala pada suntikan kedua, limfosit telah sedia hasilkan antibody. Maksudnya apa kat sini? Pada suntikan pertama, suntik kat sini, okey, limfosit ni baru nak hasilkan antibody. Dia baru nak hasilkan antibody. Tapi pada suntikan kedua, kat sini, limfosit dah ada dah antibody tu. Ada cuma nak tingkatkan lagi kepekatan antibody yang dihasilkan. Okey. Poin yang keempat. Pada suntikan pertama, aras keimunan tidak tercapai. Okey, tidak tercapai. Manakala pada suntikan kedua, aras keimunan tercapai. Okey, boleh juga kalau nak buat macam ni. Pada suntikan pertama, aras antibody yang dihasilkan tidak mencapai aras keimunan. Manakala pada suntikan kedua, aras antibody melepasi aras keimunan. Okey, saya akan jelaskan merujuk pada graf ni. Pada suntikan pertama, tengok ni lengkung untuk suntikan pertama ni. Penghasilan antibody berbanding dengan aras keimunan. Ni aras keimunan. Kan nampak ni dia punya aras antibody adalah rendah. Tidak mencapai aras keimunan. Manakala pada suntikan kedua yang ni okey, dah melebihi aras keimunan. Okey. Boleh faham? Okey, kalau tak faham boleh tanya soalan. Okey, that's all.